Baik, untuk pertemuan kita di hari ini, kita pun berada di segmen wawancara di awal pagi, iaitu mengenai Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Bersama kita, dua narasumber akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai wawancara kita tersebut. Di mana Alhamdulillah bersama kita pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Dr. Nur Sadrina binti Haji Marsidi, Pegawai Perubatan Kanan Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser Pantai Jerudong Specialist Center, dan juga bersama kita iaitu Wang Nazdini Haji Johan, Pegawai Kanan Pemasaran dan Perhubungan Awam Pantai Jerudong Specialist Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar doktor dan tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita ni akan bicara mengenai dengan bulan kesedaran kanser payudara, di mana besok kita akan masuki bulan Oktober. Di mana apa yang kita ni maklumkan, memang bulan Oktober merupakan bulan kesedaran kanser payudara yang diadakan di negara-negara di seluruh dunia setiap bulan Oktober, yang merupakan usaha membantu meningkatkan perhatian dan sokongan untuk kesedaran, pengesanan awal, juga rawatan dan juga penjagaan paliatif penyakit ini. Jadi rasa-rasanya doktor adalah yang layak untuk bicarakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan bulan kesedaran kanser payudara ini. Jadi doktor mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kita sebagai mukadimah mengenai dengan tujuan bulan kesedaran kanser ini. Okey. Mula sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada pihak kami Pantai Jerudong Specialist Center untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai bulan kesedaran kanser payudara. Pertama sekali saya ingin izinkan saya share beberapa fakta mengenai kanser di negara Brunei Darussalam. Sejak tahun 2009, kanser adalah penyebab utama kematian di negara kita ni. Dan khususnya bagi wanita, kanser payudara pula adalah penyebab utama kematian bagi golongan wanita, diikuti oleh kanser kolorektal iaitu usus, dan yang ketiga kanser pangkal rahim iaitu cervix. Jadi kanser payudara adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita beri perhatian, especially untuk bulan Oktober ini ya. Jadi ada 3 tujuan utama bagi bulan kesedaran kanser payudara diadakan. Yang pertama adalah untuk mendidik masyarakat mengenai kanser payudara itu sendiri. Dan di sini saya ingin highlight yang bukan sahaja kaum wanita yang perlu mengambil berat mengenai ini, tapi juga kaum lelaki atau kaum madam, kerana terdapat 1% kes payudara berlaku di kalangan lelaki juga. Walaupun it's very rare, tapi boleh juga berlaku. And the second reason is because kaum lelaki juga boleh memberi sokongan kepada family. Contohnya pasangan ataupun ibu bapa untuk especially ibu untuk mengambil langkah positif, for example melakukan pengesanan awal kanser payudara. Betul. Reason kedua kenapa ini adalah bulan ini diadakan adalah untuk memberi sokongan moral kepada pesakit-pesakit kanser payudara. Dan as you can imagine, pesakit payudara mereka melalui berbagai cabaran dalam rawatannya, dalam pengesanannya. Jadi Tuhan saja yang tahu betapa mencabarnya perkara itu. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah untuk memberi sokongan moral kepada mereka. Dan salah satu cara adalah dengan mendapatkan maklumat yang tepat, maklumat yang tepat mengenai kanser payudara. Because we always receive macam information melalui WhatsApp, tapi mungkin information itu tidak berapa tepat. Jadi kami di PJST ada menyediakan platform untuk mendapatkan information ataupun maklumat yang tepat mengenai kanser payudara. Betul. Dan juga kalau kita ni ikuti juga bersama ataupun ketahui juga doktor, ramai di antara kita ni sakitnya sedikit kan, lepas tu di Google-nya. Tahu-tahu anu ni kanser ni rupanya biasa saja. Demam anu ni bahaya ni. Itulah antara cabaran sebetulnya untuk kita ni memberikan, menyalurkan pengetahuan yang sahih, ada sumber-sumber yang sahih mengenai khususnya bagi kanser ini. Dan juga tadi doktor ada menyentuh mengenai kanser ini adalah yang utama sejak tahun 2009 dan kalau wanita sendiri adalah payudara, kanser rahim, usus dan lepas itu kanser pangkal rahim. Jadi mungkin dapat disentuh sedikit mengapa kita perlu pentingkan payudara ini berbanding pada ataupun dikhususkan kepada
kanser payudara. Okey. Okey, seperti yang saya mention tadi, kanser payudara adalah kanser utama yang menyebabkan kematian antara golongan wanita di negara ini, dan salah satu faktanya juga adalah 1 dalam 16 wanita berisiko di negara kita ini. 1 dalam 16 wanita berisiko untuk mendapatkan kanser payudara. Dan ini berbanding dengan di negara lain, di negara barat, contohnya US ataupun UK, 1 dalam 8 wanita berisiko. Dan kenapa pentingnya kita ni beri perhatian pada kanser ini adalah juga bila kita ni dapat mengesan awal kanser payudara, kita dapat beri rawatan awal, dan ini memberi impak yang bagus kepada survival pesakit itu sendiri. Dan ada satu kajian yang interesting dijalankan by Universiti Brunei Darussalam dan Kementerian Kesihatan, dan research ini dijalankan di tahun 2019, dan diorang mendapati that 62% kes kanser payudara didapati pada stage yang di mana kanser itu telah merebak. 62%, which is the majority. Tapi kalau sekiranya kanser-kanser ni, kes-kes ini dapat di find out awal, di-detect awal, then the survival, they found that survival is better. Survival dah lebih bagus lagi bagi pesakit itu. Ya, jadi untuk mengesan lebih awal dan juga mendapat rawatan lebih awal itu lebih baik ya. Lebih baik lagi, yes. Baik. Jadi doktor, itu mengenai dengan tujuan dan juga kepentingan meningkatkan kesedaran mengenai dengan kanser payudara. Jadi kita percaya pada bulan Oktober pastinya banyak aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankannya sepanjang bulan kesedaran payudara di Pantai Jurutong Specialist Center. Jadi mungkin doktor ataupun Tuan Nazri sendiri boleh kongsikan bersama dengan penonton kita antara aktiviti-aktiviti yang diadakan. Okay, terima kasih. Jadi seperti kita tahu, bulan Oktober adalah bulan kesedaran kanser payudara. Jadi lazimnya setiap tahun memang ada diadakan beberapa aktiviti dan acara untuk meningkatkan kesedaran di kalangan warga negara Brunei Darussalam, terutamanya lah. Jadi pada tahun ini memandangkan esok ada 1 Oktober, insya-Allah dia dirancang untuk mengadakan satu majlis pelancaran bagi mengukuhkan lagi mesej bahawa bulan ini adalah bulan kanser payudara. Dan tetamu kehormat insya-Allah adalah Menteri Kesihatan sendiri, Datuk Peragatan Dr. Hisham, dan juga beberapa orang jemputan daripada bank-bank dan juga rakan-rakan itulah stakeholders. Jadi termasuk juga macam beberapa jemputan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi saya kongsikan terus aktiviti-aktiviti yang boleh orang ramai ikuti. Setiap minggu akan diadakan taklimat ataupun digelar sebagai EDCPS Conversation. EDCPS adalah Early Detection and Cancer Prevention, atau dikenali sebagai perkhidmatan pengesanan awal dan perkhidmatan pengesanan awal kanser. Jadi di EDCPS ada taklimat pada setiap hari Jumaat yang orang ramai boleh ikuti. Yang sini boleh kongsikan pada Jumaat ini pada 2 hari bulan Oktober adalah taklimat mengenai what I need to know about breast cancer. Jadi apa yang perlu kita ketahui mengenai kanser payudara, dan orang ramai boleh mengikuti dan memahami dengan lebih dekat lagi mengenai tajuk berikut, dan juga art therapy. Itu menggunakan art sebagai satu platform terapi, sama ada menangani stres, untuk coping dengan kanser ataupun dengan hidup-hidup seharian. Ini pada 2 hari bulan Oktober. Lazimnya kalau kamu ikut serta, bolehlah menghubungi pada talian 261 3333 dan extensionnya adalah 1515 bagi booking slot bagi supaya anda itulah anda ketinggalan. Jadi antara itu ada juga beberapa aktiviti lawatan yang telah diadakan bagi pihak-pihak NGO yang berkeinginan. Ada juga mempamerkan booth bagi vendor-vendor yang ada berkaitan, yang memberi sokongan kepada pesakit-pesakit kanser payudara. Jadi ini diadakan di Pantai Jurutong Specialist Center, level 2 lobby. Jadi berkaitannya sana bolehlah mengunjungi di pihak lobby, dan semua vendor-vendor terpilih ini adalah vendor-vendor yang ada berkaitan dengan kanser payudara ataupun memang sememangnya telah memberi sokongan pada kanser payudara. Jadi itu adalah untuk publik dan juga orang-orang yang pesakit-pesakit yang berada di situ.
Jadi daripada aktiviti itu adalah yang antara aktiviti yang boleh diikutilah oleh orang ramai taklimat. Dan untuk pengetahuan ataupun untuk mengetahui lebih lanjut Tuan, iaitu boleh hubungi di talian 261-3333. Sekali lagi di talian 261-3333 sambungan 1515. Baik. Yeah. Itu sedikit sebanyak antara aktiviti yang dapat awak ikuti bersama di sepanjang bulan Oktober nanti. Kita berbalik semula bersama dengan Dr. Nur Sadrina binti Haji Marsidi. Doktor, tadi doktor ada menyentuh 1% daripada mereka ni adalah kaum lelaki akan yang mengidap kanser payudara. Jadi penting juga pada awak untuk mengetahui apakah risiko-risiko yang kita ni boleh dapati jika mendapat kanser payudara dan bagaimana pula untuk mengurangkan risiko tersebut. Okey, actually kalau mengenai kanser payudara ini, kita ni tidak pulang tahu punca sebenar yang menyebab kanser ni. Tapi kajian telah membuat research dan telah mendapati ada beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada meningkatnya risiko mendapat kanser payudara. Dan faktor risiko ini boleh dibagi kepada dua. In general, ada satu faktor risiko yang tidak boleh dikawal, out of our control, and number two is risiko yang boleh dikawal. Sebagai contoh, faktor risiko yang tidak boleh dikawal adalah being wanita sendiri. Wanita sendiri mempunyai risiko 100 kali ganda berbanding lelaki untuk mendapat kanser payudara. Yang kedua adalah faktor umur. Bila kita ni lebih berumur dan risiko kanser itu pun meningkat juga. Dan specifically for kanser payudara didapati wanita yang dalam lingkungan 50 ke 70 adalah yang paling berisiko untuk mendapatkan kanser ini. Tapi that being said, local research has shown that actually 13% of cases adalah di kalangan wanita di bawah umur 40. Jadi adalah amat penting wanita apa-apa saja umurnya untuk meningkatkan kesedaran mengenai macam mana cara untuk detect kanser, tahu simptom-simptom awal, bagaimana melakukan pemeriksaan sendiri payudara. Itulah sangat penting. Jadi doktor ada menyebut tadi mengenai dengan macam mana untuk mengesan dan juga tanda-tanda. Jadi bagaimana untuk seseorang itu untuk mengesan, adakah dia menghidapi kanser payudara, dan sekiranya benar bagaimana untuk mengikuti program pengesanan kanser payudara? Okey. Kalau sekiranya wanita itu sendiri tidak mempunyai apa-apa simptom, wanita itu kalau berumur, kita kalau berumur di bawah lingkungan 40 ke 69 tahun dan adalah warga negara Brunei dan penduduk tetap Brunei, dan kita boleh ke klinik wanita ataupun hubungi kami untuk masuk ke dalam program pengesanan kanser payudara ini. Kalau sekiranya kita ada apa-apa jua simptom seperti contoh ketulan, benjolan atau perubahan pada kulit payudara, dan jangan tunggu, terus saja ke klinik yang berdekatan untuk memeriksa payudara itu. Jadi itu adalah caranya sekiranya kita untuk mengikuti program pengesanan kanser payudara ya. Dan mungkin kalau kita kurang maklum ataupun kurang mendapat pengetahuan mengenai tentang bagaimana cara untuk mengesan kanser payudara ini, Auda boleh mengunjungi di pusat di Pantai Jurudong Specialist Center untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara untuk mengesan, dan yang lebih baik ialah boleh bertanyakan terus kepada kaki tangan yang berada di sana, doktor. Dan untuk seterusnya tadi ada disentuh mengenai EDCPS conversation, mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut mengenainya. Okey. Jadi ini doktor boleh menambah lagi lepasannya. Jadi EDCPS Conversations adalah satu inisiatif lah oleh Pantai Jurong Specialist Center untuk membukakan peluang kepada orang ramai untuk mengenali pelbagai topik di dalam seperti kanser payudara dan sebagainya. Jadi pada bulan Oktober ini diadakan lagi sesi-sesi perbincangan, conversation, perbincangan, di mana formatnya bukan saja kita ini mendengar dan menerima maklumat, tetapi membukakan berceritalah sama yang membagi taklimat nanti. Jadi topik-topik yang disediakan khas untuk pesakit memang ada pelbagai topik yang banyaklah, tapi untuk orang ramai dibagikan yang lebih boleh dihadam, boleh digest easily, seperti macam topik yang akan datang ni adalah what I need to know about cancer.
breast cancer. Simple dan orang boleh datang untuk mengenali. Jadi mungkin sebelum ni orang ramai takut kan bertanya, malu kan bertanya. Tapi bila saja masuk arah EDC press conversation, semua orang tu kirakan a safe area. Jadi tangan-tangan kita ni pun yang datang mungkin semua kebanyakan dari kaum wanita. Jadi adalah satu platform yang selamatlah untuk bertanya dan selesa lagi. Antara tajuk-tajuk yang lain dibukakan pada orang ramai seperti art therapy, menggunakan art untuk menangani tekanan-tekanan yang ada pada masa seperti stres ataupun dan sebagainya lah. Lagi saya kongsikan topik lagi yang lain seperti keeping active during cancer treatment. Jadi kita ni semasa melalui rawatan kadang-kadang yang selalu dicakap jaga diet, jaga aktiviti exercise. Jadi ini bagi kalau yang mempunyai kanser payudara, macam mana caranya yang paling efektif untuk exercise. Coping with breast cancer juga satu. Tadi art therapy, ini ada teknik-teknik lain lagi untuk menangani tekanan semasa menjalani rawatan kanser payudara. Dan lagi satu, preserving your energy in breast cancer. Jadi semasa melalui rawatan, macam mana kita ni mengekalkan fizik ataupun mental set yang sihat lah. Jadi itu dibukakan pada orang ramai. Jadi timetable-nya ada dikongsikan pada Instagram kami PJSC Brunei. Jadi lebih mudah lagi kalau orang ramai boleh mengunjungi dan melihat dan mengikuti apa update di kami punya Instagram. Baik, kalau slot dan juga tempat duduk, adakah ianya terhad dan bagaimana? Ianya terhad. Jadi memandangkan satulah space yang bilik untuk diadakan ada cukup untuk memuatkan 30 orang dan juga pasal zaman sekarang kita haruslah berhati-hati dan mengekalkan social distancing. Jadi slotnya memanglah terhad, first come first serve. Dan bagaimana pula dengan bayaran? Adakah ianya percuma dan adakah perlu di booking ataupun ditempah terlebih dahulu? Okey. Tidak ada bayaran dikenakan. Ia adalah semua percuma. And then yes, perlu di booking dulu kerana slot adalah terhad. Jadi lagi sekali tidak ada bayaran. Boleh saja book saja. Book saja dan we'll take care of you. Ya, alhamdulillah. Jadi amat penting untuk kita ni semua sentiasa memantau dan tahu tanda-tanda awal kanser payudara untuk memastikan ia dapat dikawal dan juga tidak merebak. Jadi doktor, kami juga ingin mengetahui bagaimana untuk seperti telepon dinyatakan yang menerusi laman Instagram iaitu PJSC untuk mengetahui antara aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan di sepanjang bulan Oktober 2020 ini. Jadi juga kami juga ingin mengetahui Tuan, di manakah aktiviti bulan kesedaran kanser payudara akan berlangsung dan juga ianya telah pun dikuatkan ataupun bakal dikuatkan kepada orang ramai Jadi satu tempatnya adalah hanya di pantai Jurudong Specialist Center. Pantai Jurudong Specialist Center. Jadi bagi mereka yang belum pernah mengunjungi bangunan Pantai Jurudong Specialist Center, ianya terletak di Jurudong, bersebelahan dengan Jurudong Park Medical Center. Jadi bangunan 13 tingkat lah yang sebelahnya. Kalau nak tahu je tempat itu, beri dek semua, tapi jangan kesiring. Terus saja. Straight saja. Jadi kalau bila lalu ke kawasan sana, insya-Allah nampak tu bangunan tu dengan signage apa. Jadi parking memang ada parking bertingkat ataupun boleh juga meletakkan kereta di JPCC di tempat kawasan food court dan mengambil bas untuk mengunjungi. Baik, itu antara option ataupun yang boleh anda ikuti sama ada meletakkan kenderaan jauh dan mengikuti bas ataupun meletakkan kenderaan di Jurudong Park Medical Center berkenaan. Baik, kepada Dr. Nur Sadrina. Doktor, bagaimana kita sebagai orang awam ini untuk menyokong bulan kesedaran payudara? Okey, ada beberapa cara. Paling simple, boleh pakai pink, okay? Because when we wear pink, it's a symbol of Taniman Support Breast Cancer Awareness. Sepanjang bulan Oktober. Bolehlah kalau cukup bajunya. Kalau maulah. But it also sparks a conversation kan, kalau lelaki pakai pink jarang je kan tu. And then so bila orang tanya kenapa you pakai pink ni? So boleh cakap I'm supporting Breast Cancer Awareness Month, and boleh cerita mengenai fakta-faktanya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan fakta yang tepat mengenai breast cancer. Dan as Danny mentioned, we have the conversations every Friday. So boleh saya datang, dan kami ada juga menyediakan static exhibition
kami which we prepare posters yang mengandungi maklumat-maklumat mengenai breast cancer di negara Brunei dan juga from outside juga. Yang ketiga is to support siapa-siapa saja yang ada mengalami breast cancer, tanya saja mereka how they're doing and how can we support them during the challenging time ini. Yes. Alhamdulillah. Jadi itu antara kita sebagai orang ramai untuk menyokong mengenai dengan kesedaran kanser payudara. Jadi sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, apakah harapan dan juga saranan dan juga kenapa pengesanan awal kanser payudara adalah lebih baik? Silakan Doktor. Okay. Seperti yang telah di-mention awal, pengesanan awal adalah lebih baik kerana ia lead kepada rawatan yang awal dan itu dapat mengurangkan komplikasi pada kanser payudara itu sendiri. Dan yang saya mahu pesankan ialah kalau sekiranya kita ada apa-apa concern mengenai payudara, bawalah awal ke doktor. Jangan dibiarkan, anda perlu cari rawatan alternatif dulu, bawa saja ke doktor untuk diperiksa dulu. Jadi itu saranan daripada doktor. Jadi dari Tuan Nazri sendiri? Okey, jadi I think dari segi itulah Pantai Jurong Special Center, kami inginkan orang lebih mengetahui tentang kanser payudara lebih-lebih pada bulan Oktober ni. 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi luangkan masa untuk bertindak. Jadi bukan saja mengambil maklumat tetapi do something different ke arah meningkatkan lagi profil breast cancer awareness. Pakai pink. Jadi lakinya pakai pink, insya-Allah nanti malam ini membeli typing untuk khas untuk bulanan ini. Jadi pesanan juga macam mana doktor, kunjungi Pantai Jurong Special untuk melihat static exhibition, ketahuilah apa mengenai breast cancer, kanser payudara dan bertindak tahu jangan tahu, sudah tahu dan take your action. Jadi kalau ragu datang saja. Baik, alhamdulillah. Itulah yang dapat kita ikuti bersama segmen wawancara bulan kesedaran kanser payudara. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nur Sadrina binti Haji Marsidi, Pegawai Perubatan Kanan Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser Pantai Jurong Specialist Center dan juga Pedawang Nazdini Haji Johan, Pegawai Kanan Pemasaran dan Perhubungan Awam Pantai Jurong Specialist Center. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.